Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan. Yang saya hormati lagi kasihi Academic Facilitator saya bagi subjek MPU 3183 Penghayatan Etika dan Peradaban iaitu Miss Hema Malani. Nama saya Nur Syazana binti Sahidan, nombor matrik A3010124043, mengikuti program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Islam Sekolah Rendah dengan kepujian Sejarah Pendidikan Jarak Jauh PJJ di Asia University AEU. Pada hari ini dan ketika ini, saya akan membentangkan secara meluas berkenaan salah satu topik daripada isu kanak-kanak di Malaysia, iaitu isu kehilangan adik Zain Rayyan yang terjadi pada akhir tahun 2023. Seperti yang diketahui, aspek dari segi keselamatan kanak-kanak merupakan satu faktor yang penting untuk diberi tekanan kepada sesiapa sahaja dan di mana-mana sahaja, bahkan di tempat-tempat yang lain, khususnya kanak-kanak OKU. Tidak dapat kita nafikan, dalam tempoh 1 tahun boleh terjadinya ratusan kes kehilangan kanak-kanak di bawah umur 18 tahun yang dilaporkan hilang. Melihat pada skrin pembentangan PowerPoint yang saya paparkan, saya akan menerangkan secara terperinci berkaitan latar belakang isu kes kehilangan adik Zain Rayyan ini, seperti lokasi kejadian, komuniti yang terlibat dalam pencarian mangsa, tahun peristiwa isu ini berlaku, statistik isu, punca peristiwa, pelbagai kesan yang dialami oleh ibu bapa mangsa serta peranan utama oleh beberapa agensi yang terlibat dalam penyelesaian kes ini. Berdasarkan maklumat masa yang saya dapati, adik Zain Rayyan bin Abdul Matin berusia 6 tahun merupakan kanak-kanak autism dari segi tidak boleh bercakap. Beliau adalah merupakan anak kepada seorang ibu, Ismanira Abdul Manaf, berusia 28 tahun dan seorang bapa, Zaim Ikhwan, juga 28 tahun. Beliau tinggal di apartmen idaman Damansara Damai, Selangor. Selepas itu, adik Zain telah bersekolah di Sekolah Kebangsaan Damansara Damai 2 yang dilaporkan baru sahaja memasuki alam persekolahan pada tahun 2023, sekaligus mendapat perhatian oleh netizen sebelum ini kerana ibunya selalu berkongsi berkenaan Zain Rayyan di Facebook Group Autism Malaysia. Jika ditinjau dengan lebih mendalam, beberapa lokasi kejadian telah menjadi bahan bukti pencarian mangsa kehilangan dengan kerjasama beberapa komuniti yang terlibat sama dalam kes pencarian ini. Persoalannya, di manakah lokasi kejadian ini berlaku? Siapakah yang terlibat dalam kes pencarian isu ini? Mari sama-sama saya membawa anda dalam peninjauan kes ini. Seterusnya, mangsa dilaporkan hilang mengikuti bukti yang telah dikumpulkan oleh pihak berkuasa dalam beberapa lokasi kejadian. Antaranya, jejak kehilangan adik Zain bermula daripada tangga Blok R, kawasan belukar yang dilaluinya malah sebatang anak sungai kira-kira 200 meter dari kediamannya. Mengikut jejak pertama, kehilangan mangsa dipercayai hilang ketika berjalan bersama ibunya jam 12.30 tengah hari pada 5 Disember 2023 dalam keadaan berpakaian seragam sekolah rendah sebelum tiba-tiba lenyap dari pandangan mata. Berdasarkan cerita yang dikongsi ibunya, beliau berjalan dengan tangan penuh memegang barangan yang baru dibeli, manakala Zain telah berjalan di belakangnya di tangga bahagian tengah Blok R ketika meniti tingkat 2. Selepas beliau menoleh ke belakang, anaknya sudah hilang dari radar dan tiada kedengaran sedetik pun bunyi tapak kaki anaknya berlari. Meniti dari lokasi kejadian yang berikutnya, dipercayai saksi telah melihat Zain Rayyan terus memasuki kawasan belukar yang menjadi kawasan dilaluinya, iaitu berdekatan dengan lokasi jasadnya ditemui. Mangsa dipercayai sedang bermain di tingkat 3 blok kediamannya, akan tetapi melarikan diri sebaik melihat kehadiran orang lain. Selepas itu, mengikut kronologi kes kehilangan dan kematian adik Zain Rayyan, Ketua Polis Daerah Petaling Jaya iaitu Asisten Komisioner Muhammad Fakhruddin Abdul Hamid berkata, mayat kanak-kanak berusia 6 tahun itu ditemui di kawasan sungai. Mayat tersebut telah dijumpa kira-kira jam 10 malam pada 6 Disember 2023. Setelah mayat adik Zain Rayyan ditemui,
bapanya terlihat sukar untuk menerima berita penemuan anak sulungnya di sebatang anak sungai kira-kira 200 meter dari kediamannya. Tidak lama kemudian, bapanya telah berada dalam keadaan sangat rebah dan pingsan beberapa kali. Dalam kes adik Zain Ryan ini, ada beberapa komuniti yang terlibat. Komuniti yang terlibat dalam kes ini gigih dalam misi pencarian adik Zain Ryan. Komuniti yang terlibat dalam kes ini antaranya Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, penduduk setempat Apartmen Idaman Damansara Damai, bomba dan penyelamat anjing pengesan K9 dan pihak forensik Hospital Sungai Buloh. Selanjutnya, mesti anda semua mahu tahu bilakah kejadian kes kehilangan kanak-kanak autism yang dikenali sebagai adik Zain Ryan bin Abdul Matin ini berlaku. Dalam kes kehilangan seorang kanak-kanak autism yang bernama adik Zain Ryan ini berlakunya pada ambang tahun 2023, 5 Disember, di mana isu ini tidak dapat dijangka oleh ahli keluarganya. Tambahan pula, adik Zain Ryan merupakan permata sulung dan peristiwa ini sungguh memberikan beberapa kronologi yang banyak lalu diberikan iktibar kepada kita semua. Mengikuti perkembangan isu ini, mari sama-sama kita lihat statistik isu kehilangan kanak-kanak ini. Berdasarkan statistik yang telah saya kaji, sejumlah 710 kes yang dilaporkan sekitar tahun 2023 bermula Januari hingga Disember. Ketua Penolong Pengarah Bahagian Siasatan Seksual Wanita dan Kanak-kanak di 11 Bukit Aman, Assistant Commissioner Siti Kamsiah Hassan berkata, daripada jumlah tersebut seramai 634 orang dijumpai semula dengan kadar peratusan sebanyak 89.3%, manakala sejumlah 76 orang kanak-kanak yang hilang itu masih belum ditemui sehingga kini. Tambahan pula, bagi kes hilang yang tidak diketahui punca adalah sebanyak 4.15%. Dalam data maklumat yang saya kumpulkan, pada caratan ini sebanyak 5 kategori yang boleh dikatakan punca kehilangan ini seperti lari daripada rumah, tidak mempunyai harmoni dalam sebuah kekeluargaan, kemalangan, jenayah dan daripada penjaga sendiri. Mari saya ulaskan satu persatu secara ringkas. Saya bermula dari punca kehilangan lari dari rumah yang dikadarkan sebanyak 82.26%. Isu ini boleh kita lihat bahawa kanak-kanak mahu hak kebebasan mereka terpelihara daripada hidup terperap seharian di dalam rumah. Selain itu, bagi ketidakharmonian dalam kekeluargaan pula berpunca daripada ahli keluarganya sendiri yang tidak diberikan kasih sayang secukupnya, malah perhatian yang lebih. Seterusnya, sebanyak 0.83% dari kadar kemalangan terjadinya dalam bencana yang sedang hangat dalam berita, iaitu lemas di sungai. Di samping itu, menurut kes jenayah pula sebanyak 0.04% kanak-kanak terlibat sebagai kes membalas dendam dan kemarahan dari individu yang tidak bertanggungjawab terhadap ibu bapa mangsa. Lalu, ianya didera sehabis-habisan dan dibunuh oleh suspek. Dan akhir sekali, bagi kanak-kanak yang dijaga oleh penjaga ibu atau pembapa sendiri, didapati sebanyak 1.39% kerana dipercayai mangsa dibawa lari berpunca daripada hak tuntutan penjagaan. Kemudian, boleh terjadinya sesuatu penjagaan itu sah dan tidak sah. Jasad adik Zain Ryan telah pun ditemui di sebatang sungai kira-kira 200 meter dari kediamannya. Lalu, apa sebenarnya punca peristiwa adik Zain Ryan ini? Menurut Datuk Hussein Omar Han selaku Ketua Polis Selangor, punca kematian kanak-kanak berusia 6 tahun itu adalah akibat dibunuh. Hasil bedah siasat yang dijalankan ke atas tubuh badan mangsa mendapati wujudnya unsur jenayah. Berdasarkan pembedahan yang dilakukan, saya boleh katakan bahawa kes adik Zain Ryan ini telah pun disiasat mengikuti Seksyen 302 dalam Kanun Kesiasaan kerana kecederaan yang ditemui di tubuh badan mangsa terdapat kesan kecederaan pada leher yang dipercayai akibat dicekik. Malah luka tersebut kesan mempertahankan diri yang dilakukan oleh adik Zain Ryan. Seperti yang kita sedia maklum, Zain Ryan mempunyai 2 adik-beradik dan beliau permata sulung bagi ahli keluarganya. Perkara ini terkesan pada jiwa kedua ibu bapanya setelah mengetahui tentang isu ini.
Sungguh tidak ada yang perlu dikatakan apabila kejadian itu berlaku pada keluarga kita. Namun demikian, sejak pada hari kejadian itu berlaku, ibunya Ismailira Abdul Manaf ikhtiar dengan melakukan solat hajat agar adik Zain Ryan dapat ditemui semula. Semasa ditemu ramah di apartmen idaman Damansara Damai, beliau berkata bahawa Zain Ryan tidak pernah lepas daripadanya dan suami sebelum ini. Beliau bimbang keselamatan Zain kerana dia tidak pernah berseorangan dan hanya boleh menyebut perkataan Mami, Daddy. Apa yang dikatakan oleh ibu bangsa sangat menyayat hati kita semua dan boleh kita lihat juga kesedihan seorang bapa lalu rebah berkali-kali apabila telah ditemui anaknya di tempat kejadian. Oleh yang demikian, sebarang pencarian telah pun dilakukan oleh beberapa agensi yang terlibat dan mereka sangat memberi penekanan dalam menyelesaikan isu ini dengan secepat mungkin. Penyelesaian kes dari agensi yang terlibat dari Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman telah menjalankan siasatan bersama beberapa penduduk setempat apartmen idaman Damansara Damai. Tambahan pula menyiasat beberapa kawasan untuk mencari sebarang bahan bukti mangsa. Selain itu, pihak bomba dan penyelamat unit anjing pengesan K9 turut serta dalam kes ini. Ianya telah menggunakan seekor anjing untuk membantu dalam pencarian adik Zain Ryan sekaligus beberapa bahan bukti bagi menguatkan lagi punca maupun kesan isu ini. Dan tidak lama kemudian, jasad adik Zain Ryan telah pun ditemui dan pihak forensik Hospital Sungai Buloh berperanan dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan proses bedah siasat terhadap mangsa keadaan. Sekian, itu saja pembentangan saya mengenai isu kehilangan kanak-kanak di Malaysia, iaitu isu kehilangan adik Zain Ryan di apartmen idaman Damansara Damai pada tahun 2023. Saya Nur Syazana binti Sahidan. Salam hormat dan Assalamualaikum.